serta aliran dan gaya bagi seni lukisan. Okey, awak tengok gambar raja di sebelah ya. Ada gambar raja di sebelah. Okey, awak tengok ada daun, ada pokok. Ini dinamakan seni lukisan itu sendiri. Seni lukisan ini adalah yang menghasilkan satu lukisan dalam bentuk 2D atau 3D sendiri. Okey, untuk menghasilkan lukisan ni ada unsur-unsur dan tekniknya. Macam contoh unsur garisan, unsur ruan, unsur warna. Itulah yang kamu perlu ketahui terlebih dahulu sebelum kamu tahu apa jenis-jenis alirannya. Kamu kena tahu terlebih dahulu. Okey, mari cikgu perkenalkan. Seni lukisan moden ni adalah daripada abad yang ke-20 hingga kini, yang begitu dinamik dan berkembang pesat. Sekarang makinlah berkembang pesat dengan drawing digital sekarang. Okey, kemunculan gerakan dan aliran seni yang berbagai. Maksudnya kat sini, bila ada seni lukisan adalah kemunculan gerakan dan aliran seni daripada zaman dahulu lagi yang berbagai jenis gerakan. Okey, banyak yang bertitik tolak daripada reaksi terhadap kehidupan. Ada yang seni lukisan berkaitan dengan sosial, ekonomi, politik dan juga dalam bidang seni itu sendiri. Okey, dia tanya persoalannya, mengapakah pelbagai gerakan dan aliran seni ini diperlukan? Apakah faktor-faktor yang mendorong kepada kemunculan aliran ini? Dia tanya ini soalan dan awak kena jawab tau. Okey, macam mana awak nak jawab ni bila awak belajar di bawah-bawah lagi. Okey, standard kandungan yang pertama sekali awak kena belajar pemahaman terhadap konsep seni lukisan. Okey, yang kedua awak akan belajar explore dan aplikasi pengetahuan dan penghasilan seni lukisan. Dan yang ketiga menzahirkan idea konsep melalui pelbagai sumber dan perencanaan tugasan. Dan yang terakhir penghayatan terhadap hasil karya seni lukisan dengan menggunakan bahasa seni visual dan pemikiran seni visual. Okey, untuk seni lukisan cikgu nak kamu membuat seni lukisan, kamu hasilkan lukisan itu sendiri. Itu adalah projek pembelajaran berdasarkan projek. Okey, next. Cikgu tak nak panjang-panjang apa yang cikgu nak kamu dapat ini. Murid dapat menjelaskan seni lukisan barat mengikut abad pilihan dari aspek. Yang pertama, aliran dan gaya. Yang kedua, pelukis dan karya. Okey, kita baca dulu persepsi seni ni, konsep seni. Okey, perkembangan seni pada abad ke-20 agak kompleks. Kesan pergolakan politik yang melanda dunia Eropah seperti revolusi Rusia, Perang Dunia Pertama. Sehubungan itu muncullah beberapa aliran. Yang pertama, Fauvisme. Yang pertama, Fauvisme. Expressionisme, Cubisme, Surrealisme, Expressionisme dan Abstrak, serta seni pop, iaitu pop art dan juga seni op. Okey, para pelukis meluahkan suara hati mereka melalui karya yang dihasilkan berdasarkan situasi yang dirasai ketika itu. Maksudnya kat sini muncul ni beberapa aliran ni disebabkan pergolakan politik yang melanda dunia Eropah seperti revolusi Rusia dan Perang Dunia Pertama. Jadi muncullah gerakan ini disebabkan mereka ingin meluahkan suara hati mereka melalui karya yang dihasilkan pada situasi yang dirasai ketika itu. Okey, kita pergi kepada seni lukisan barat mengikut abad dari aspek aliran, gaya, pelukis dan karya. Okey, kita tengok yang pertama, Fauvisme, iaitu pada tahun 1900 hingga 1910. Okey, aliran ini bermula pada tahun 1900 hingga 1910. Gaya ini adalah menolak idea peniruan terhadap alam, sebaliknya memberi kebebasan untuk explore. Kebebasan untuk berekspresi bagi menggambarkan hal benda yang dilukis. Okey, pelapor ini ialah Henri Matisse dan Edwin Terren. Okey, pelukis-pelukis lain aliran ini juga terkenal ialah Henri Megon, Albert Marquet, Dufi, Kiss. Kamu bacalah sendiri, nak sebut pun susah juga ni ya. Okey, lukisan ini yang dihasilkan menggambarkan luahan emosi secara spontan. Okey, media kering digunakan tidak merujuk kepada warna sebenar objek.
Benda-benda mudah dikenali tanpa perincian. Okey, ingat media kering maknanya dia orang tak ada menggunakan cat air. Betul-betul lukisan. Okey, lukisan, pensel, tak ada guna cat air. Okey, karya-karya Alia ini digambarkan secara emotif dan imaginatif. Mereka gemar menggambarkan warna terang dan tidak neutral dalam karya yang dihasilkan. Okey, ini contoh pelukis dan karya. Henri Megan, iaitu dilahirkan pada 23 Mac 1974 di Paris, Perancis. Lukisan beliau banyak dipengaruhi oleh gaya impressionisme. Okay, contoh lukisan mereka yang terkenal adalah Videochos pada tahun 1925, Chance de Cambridge tahun 1902. Lukisan yang lain ialah Frank Asian. Okey, yang ni kamu boleh baca, dan kalau kamu rajin kamu boleh search internet akan keluarlah contoh-contoh karya ni. Okey, meninggal pada tahun 1949 di mana kamu dengan cikgu belum lahir lagi. Okey, ini antara contoh yang dibagi. Chance Cox pada tahun 1999, Dakwat dan Plaster. Okey, seterusnya ini antara yang kedua, Albert Megan, antara karya Fall With Me juga. Okey, ini contoh dia punya karya Albert Megan. Okey, dia macam ada orang tua sedang menjual barang. Okey, dia menggunakan teknik dakwat juga media kering. Manakala Rolf Doffi dilahirkan pada 3 Jun 1977. Contoh lukisan yang terkenal beliau adalah Portrait of Cloud. And then yang ni Cube Landscape with Headstas. Okey, ni contoh. Okey, ni pun Albert Megan, Portrait the Clementine 1899. Pastel menggunakan cat gorgeous, pen dan dakwat, dan juga pensel. Yang ni Rolf Doffi Face, dia menggunakan pensel. Okey, bagi yang kedua iaitu Expressionisme pada tahun 1905 hingga 1925. Okey, aliran Expressionisme ini bermula di Jerman pada abad ke-20 yang dipelopori oleh kumpulan Die Break dan Die Blaue Reiter. Pelukis ini terkenal ialah Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Carl Schmitt, Rudolf Oskar dan Kokoschka, Amedeo dan lain-lain lah. Yang ni kamu boleh baca. Okey. Alih olahan benda lebih kepada aspek penggayaan, warna yang menggambarkan luahan perasaan secara spontan juga dan bebas. Kebanyakan karya yang dihasilkan menggambarkan kegelisahan dan kesyaraluan pelukis pada waktu itu. Okey, pelukis ini menggambarkan reaksi mereka terhadap realiti yang dialami. Imej yang digambarkan tidak secara jelas, sebaliknya lebih kepada perzahiran kesan emosi manusia. Okey, ini contoh kalau kamu hasilkan macam ni, kamu ikut aliran Expressionisme lah ni, maknanya kamu meluahkan melalui emosi. Okey, antara pelukis yang pertama Ludwig Kirchner. Okey, nama ni tahu bukan orang yang seorang-seorang ni, nama dia. Okey, ni antara contoh karya dia. Streets Sand 1914 menggunakan pastel. Ini Erich Heckel. Okey, antara karyanya adalah Stress. Okey, menggunakan krayon. Dan Walter Ritter, iaitu menggunakan kapur, pen dan dakwat. Dan Carl Schmitt Portfolio. Ini antara karya beliau lah. Okey, seterusnya Cubes. Okey, aliran dan gaya aliran Cubes muncul kesan daripada modernisasi di Eropah, sangat berpengaruh pada abad ke-20. Terdapat dua gaya aliran ini, iaitu Cubisme analitik dan Cubisme sintetik. Aliran ini dipelopori oleh Pablo Picasso dan Georges Braque. Okey, pelukis-pelukis ini ialah aliran Albert Gleizes, Jan Singer, Juan Gris dan Robert Delaunay. Saya rasa nak boleh sebut seorang-seorang nama ni. Okey, pelukis ini membina semula objek dengan menggunakan rupa dan satah geometri yang diabstrakkan. Pelbagai unsur garisan, jalinan, perspektif digunakan untuk dengan lebih jelas. Okey, karya ini digambarkan seolah-olah terpisah oleh ruang geometri satah-satah yang dihasilkan.
Media yang biasa digunakan pensel, pastel, arang dan pin. Teknik lukisan adalah silang pangkah, garisan selari dan gosokan. Pelukis mengaplikasikan bentuk realismik ke dalam bentuk geometri. Ciri-ciri adalah pengguna latar belakang objek yang bertindih dengan kesan warna yang cetek. Okey, mari kita tengok. Ini antara contoh-contoh Albert Glaciers yang menghasilkan dalam bentuk macam like geometri. Okey. Bagi tajuk tower menggunakan dark white, base, pastel. John Mexican pula tengok geometri ada ruang-ruangnya, ada garisannya. Okey, ini adalah karya Cubes Smith. Okey. And then seterusnya kamu boleh tengok contoh-contoh yang lain juga. Kalau boleh di antara ni kamu ingat satu atau dua dia punya contoh-contoh karya dia lah. Okey. Seterusnya Surrealisme. Okey, aliran dan gaya. Aliran surrealisme ini berpusat di Paris. Okay, idea utama adalah untuk menunjukkan kreativiti minda bawah sedar yang melapui pemikiran logik. Pelukis-pelukis terkenal ini adalah Andrew Breton, Edwin Rosista, Max Ernst. Contoh pelukis yang lain. Okay, antara contoh pelukis yang lain ialah Paul Pound, Bernard McWhite dan sebagainya lah. Okay, contoh aliran ini dia menimbulkan kesan aneh. Dan kadang-kadang di luar pemikiran manusia adalah bawah surrealisme. Okey, kesannya boleh dirasai oleh manusia walaupun tidak dapat difahami. Okey, walaupun tidak dapat difahami ya. Kita tengok kat sini. Tumpuan kandungan kayaknya adalah kepada inspirasi yang bawah sedar dalam minda pelukis. Dan pelukis menggambarkan imej bawah sedar di mana alam khayalan yang tidak logik. Mereka objek ini diletakkan pada tempat yang tidak sesuai dan dicantum mengikut imajinasi pelukis. Okay, sebagai contoh pelukis dan karya Edwin Breton, pengasas aliran surrealisme. Okey, dia adalah pengasas aliran ini. Antara karyanya yang dihasilkan Cordoville Excuse. Okey, tahun 1930 pastel. Ya, kalau kita tengok pun kita macam tak berapa nak jelas apa yang dimaksudkan kan. Dia adalah minda bawah sedar. Okey. Ini antara contoh-contohnya Edwin Rostand, Max Ernst. Okey, next. Kita pergi ke Expressionisme Abstract. Aliran Expressionisme Abstract merupakan aliran seni yang berkembang di Amerika Syarikat. Pelukis ini memisahkan diri mereka daripada gaya lukisan konvensional. Okay, pelukis aliran ini Lee Krasner, Franz Klein, Richard Bacon, Wesley dan sebagainya. Dan lain-lain. Terdapat dua keseluruhan dalam perhasilan karya iaitu lukisan berdasarkan arsip pelukis dan lukisan yang menekankan aspek warna dan bentuk. Okay. Pelukis aliran ini menggunakan arsip spontan, kanvas besar dan warna yang terang. Okay, hasil karya ini juga lebih cenderung kepada luahan perasaan secara bebas dan abstrak. Okay, pelukis juga menimbulkan simbol-simbol abstrak untuk menyampaikan sesuatu maklumat sehingga hilang sifat realistik tersebut. Macam tak apa-apa dah jadi realistik lah. Okay, antara pelukis dan karyanya Lee Krasner. Okay. Antaranya Imperative, Argan dan Chart. Franz Klein. Ya betul, kita tak apa nak nampak dia realistik. Richard Bacon. Okay, tengok dia punya bentuk-bentuk dia hampir sama macam cube. Seterusnya seni pop. Okay, aliran gaya seni pop adalah muncul di England dan Amerika Syarikat pada tahun 1950. Okay, seni pop ialah singkatan daripada popular art. Aliran ini memanfaatkan simbol-simbol dan gaya visual media masa popular seperti surat khabar, televisyen dan sebagainya. Antara pelukisnya adalah yang pertama Robert Richard John diangkat sebagai pelukis pertama seni pop. Okay, yang lain-lainnya iaitu David Andy Wolf, Ella